السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد، Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Syifaul Qulub karangan Asy-Syaikh Abdullah Al-Asy rahimahullahu taala. Pada malam ini kita masih lagi melihat beberapa hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang kelebihan sembahyang berjamaah. Pada malam ini kita teruskan hadis katanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati rahmatun wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha. Maksudnya, terjemahan dalam ni ringkas, maksud sebenarnya bermula sembahyang berjamaah itu rahmat dan ia terlebih daripada dunia dan barang yang ada di dalamnya. Tertinggal kitab ini rahmat. Matan hadisnya salatul jama'ati rahmatun wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha. Sembahyang berjamaah itu ialah rahmat dan ia adalah lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Apakah yang dimaksudkan rahmat? Para alim ulama hadis menghuraikan maksud rahmat. Wal jama'atu rahmatun ay luzumu jama'atil muslimin. Yang maksud rahmat ialah sembahyang berjamaah itu rahmat, iaitu melazimi jamaah orang Islam menyampaikan kepada rahmat ataupun di antara sebab-sebab yang boleh mendapatkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Sambungan hadis itu wal furqatu azab, manakala berpecah di kalangan orang Islam itu adalah membawa kepada azab. Jadi kita bila sembahyang berjamaah, dia mengeratkan lagi hubungan sesama orang Islam. Maka dengan hubungan yang begitu rapat sesama orang Islam, maka diturunkan rahmat oleh Allah Ta'ala. Apabila orang Islam ini berpecah, maka tunggulah azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itulah sembahyang berjamaah ini berbeza-beza pandangan di kalangan para alim ulama mazhab. Ada ulama yang menyatakan sembahyang berjamaah ini adalah wajib, sebagaimana di kalangan mazhab Hanafi menyatakan sembahyang berjamaah ini adalah wajib, bukan fardu wajib. Dalam mazhab Hanafi dia beza fardu, berbeza fardu dengan wajib. Kalau fardu
ianya ditinggalkan berdosa besar. Tapi kalau wajib, ia tidak membawa kepada dosa besar, kerana wajib itu kategorinya sama dengan mazhab kita, sunnatun muakkadah di dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi. Manakala di kalangan mazhab yang lain, di antaranya mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i menyatakan yu'marus sabiyyu bihuduril masjidi wa jama'atis salati liya'tadaha. Imam Syafi'i berkata, kanak-kanak itu disuruh hadir ke masjid dan semayang berjamaah supaya ia membiasakannya, kerana sesungguhnya semayang berjamaah itu adalah merupakan sunnatun muakkadah, semayang yang digalakkan. Tetapi sekiranya langsung tak ada semayang berjamaah, maka hukumnya adalah berdosa. Hukumnya adalah berdosa. Ini di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sama balik kita. Hadis dia kata. Hadis yang seterusnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata li jaril masjidi illa fil masjidi, rawahu Daruqutni wal Baihaqi an Jabir ibn Abdullah an Jabir radhiyallahu an. Maksudnya diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada semayang mana tidak sempurna semayang. Tiada semayang mana tidak sempurna semayang bagi orang yang hampir dengan masjid, melainkan di dalam masjid jua. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi. Yang dimaksudkan la salata, tidak ada satu jenis semayang, ditanggungkan semayang di sini memberi maksud semayang fardu, iaitu tidak sempurna solatnya, bukan tak sah. Semayang di rumah ni sah, tapi tak sempurna, tidak sempurna. Bilakah boleh semayang di rumah? Ada beberapa pandangan di kalangan para alim ulama kita di kalangan mazhab Al-Imam Syafi'i, berdasarkan umum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu fi buyutikum, semayanglah sekalian kamu di rumah kamu, fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baiti illa al-maktubata, seafdal salat iaitu salatnya seseorang di rumahnya, melainkan semayang fardu. Mana semayang lain daripada semayang fardu, semayang di rumah adalah lebih afdal, iaitu semayang sunat adalah afdal di rumah, manakala semayang fardu adalah afdal di dalam masjid. Di dalam masjid. Sekiranya didapati di rumah ada semayang berjamaah, sedangkan masjid tak ada orang semayang jemaah, mana lebih afdal? Kita pergi masjid, kita seorang je. Kalau kita di rumah, kita boleh ajak anak kita dan boleh ajak orang rumah kita semayang berjemaah, mana lebih afdal? Ulama kita mazhab Syafi'i menjawab, na'am, ay walakin idza wujida fi baiti faqad fahuwa afdalu. Ya, ia itu memberi maksud, tetapi jika didapati semayang berjemaah itu di rumahnya dan tidak ada di masjid, masjid kunci gitu. Ataupun masjid ni tak boleh orang dirikan semayang berjemaah, macam waktu PKP dulu, tak ada orang semayang berjemaah, langsung tak boleh. Bagaimana? Di rumah boleh semayang berjemaah, fahuwa afdalu, itulah terlebih afdal. Terlebih afdal. Sekiranya tidak ada didirikan semayang berjemaah di masjid,
Di masjid. Dan seterusnya ulama Syafi'i menyebut wa kaza law kanat fihi aksara minha fil masjid. Wa kaza hukmu salatil jama'ati afdal. Begitu juga afdal sembahyang berjemaah ini di rumah, sekiranya di dalam rumah itu lebih ramai daripada masjid. Ini pandangan sebahagian ulama kita Syafi'i, iaitu didukung oleh Al-Imam Auza'i rahimahullah ta'ala. Tetapi pandangan Imam Auza'i ini dibantah oleh kebanyakan ulama Syafi'i. Contohnya orang kita ni ada buat pengajian di rumah-rumah atau buat pengajian di balai raya. Contoh waktu maghrib kita mengaji di masjid, ada orang mengaji di tempat yang telah disewa, ataupun menyediakan satu tempat dewan untuk pengajian. Di sana kalau sembahyang berjemaah lagi ramai, sebab yang mengajar ustaznya pandai buat lawak dan popular, ramai orang mengaji. Yang mengajar di masjid tak ramai, ada 10 orang. Jadi kita pun seronok pergi mengaji di dalam dewan ni, ramai orang. Magi masjid mengaji tak ada makan, pergi mengaji dengan orang ni makan macam-macam ada. Afdal kata afdal, sana lagi ramai, sini tak ramai. Pandangan Imam Auza'i, lebih ramai orang yang semayang di situ lebih afdal berbanding di masjid yang tidak ramai. Ini pandangan Imam Auza'i. Tapi pandangan ini tidak dipersetujui kebanyakan ulama kita mazhab Al-Imam Syafi'i. Wal aujahu khilafuhu. Yang terlebih kuatnya di antara pandangan-pandangan ulama Syafi'i ini, iaitu menyalahi pandangan Al-Imam Auza'i, menyatakan bahawa sembahyang di masjid adalah lebih afdal. Sebab sembahyang masjid lebih afdal walaupun tak ramai, kerana mendapat fadilat masjid dan juga fadilat sembahyang berjemaah. Kalau sembahyang di lain daripada masjid, dia tak dapat fadilat jemaah, tak dapat fadilat masjid. Begitu juga walaupun di rumah ramai orang sembahyang, tapi dia tidak dapat fadilat masjid. Berbeza sembahyang di masjid mendapat fadilat sembahyang di dalam masjid, dan juga fadilat sembahyang berjemaah. Ini pandangan di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i. Di sana berapa pandangan ulama apabila pertemuan kelebihan masjid dan hadir jemaah di luar masjid. Bila kita datang masjid, orang tak ramai, kan? Di luar orang ramai dan bacaan imam lagi sedap daripada di masjid. Bacaan imam di luar lagi sedap, dan kita rasa khusyuk semayang di lain daripada masjid. Semayang kat masjid kita dengar tu imam baca pun macam nak mengantuk kita. Tapi kalau semayang kat sana sedap, halwa telinga ni sedap rasa dengarnya, dan rasa macam puas dan khusyuk semayang. Bila datang ke masjid, kita rasa tak ada kepuasan dan kita rasa hamba aja. Adakah semayang di lain daripada masjid itu lebih afdal ataupun tidak? Kerana terdapat buat satu kaedah di kalangan ulama kita Syafi'i ini menyebut al-fadilatul muta'alliqatu bi nafsil ibadah aula binal muta'alliqati bi makaniha. Fadilat yang berkaitan tentang ibadat itu terlebih afdal daripada berkaitan tentang tempat. Berkaitan tentang tempat. Contoh, sembahyang di dalam Kaabah itu afdal. Tapi kalau kita sembahyang di dalam Kaabah seorang, di luar Kaabah ramai orang sembahyang berjemaah, mana kita nak dahulukan? Nak dahulu sembahyang dalam Kaabah ataupun sembahyang berserta dengan orang ramai? Ini keluarlah kaedah dalam mazhab kita Imam Syafi'i, al-fadilatul muta'alliqatu bi nafsil ibadati aula minal muta'alliqati bi makaniha. Iaitu kelebihan yang berkaitan tentang diri ibadat itu terlebih aula, terlebih utama daripada berkaitan tentang tempat.
walaupun semayang di dalam Kaabah itu baik, semayang dalam Kaabah itu besar fadilatnya, tetapi di luar Kaabah orang semayang berjemaah lagi ramai. Mana nak kita pilih? Semayang dalam Kaabah atau di luar Kaabah? Kena semayang di luar Kaabah. Semayang di luar Kaabah. Ketika itu kelebihan tempat telah mengatasi oleh ramainya berjemaah. Semayang fardu di dalam masjid afdal sekiranya adalah masjid itu tidak ada jemaah dalamnya. Ada masjid tapi tak jemaah. Ada surau contohnya, ada masjid-masjid di kampung-kampung bukanya semayang maghrib, semayang isyak ya. Subuh kadang-kadang ada, kadang tak ada. Zuhur asar kalau zaman sekarang ni kunci. Kunci begitu juga surau kan. Ada beberapa surau-surau waktu sekarang ni kunci. Kunci. Ada tak payah jauh, kawasan kita Melaka Tengah ni pun sama. Jadi macam mana? Nak semayang masjid tak ada jemaah. Di luar masjid lain, tempat lain lagi ramai jemaah. Ulama kita menyatakan berdasarkan kaedah tadi, salatul fardi fil masjidi afdalu. Hakikat sebenar, kaedah awal, semayang dalam masjid afdal, berbeza yang lain. Tapi falau kana masjidun la jama'ata fihi, bila mana masjid tak ada orang semayang jemaah, wa hunaka jama'atun fi ghairihi, tapi di tempat lain ada orang semayang lebih ramai, ada pula pengajian, maka semayang di situ berjemaah lebih afdal daripada seorang-seorang semayang di masjid. Seorang-seorang semayang di masjid. Ini kaedah yang disebut oleh ulama al-muta'alliqu, al-fadilatul muta'alliqu bi nafsil ibadah aula, lebih aula minal muta'alliqi minal fadilatil muta'alliqi bi makaniha. Dan seterusnya lagi contoh, semayang di shaf pertama di Masjid Nabawi itu afdal daripada semayang di dalam raudhah tapi tak ada orang. Contohnya, kita nak kerja semayang dalam raudhah, kita berimpit-impit semayang, dapatlah seorang kita dalam tu. Bila masuk je dia dah tutup terus. Kita kata alhamdulillah, aku macam nak kiamat rasanya, aku seorang dalam raudhah, orang lain semayang di luar. Betul di dalam raudhah besar fadilatnya, tapi pertembungan semayang seorang diri dalam raudhah, di luar raudhah lagi ramai orang nak semayang dalam raudhah ataupun di luar. Ulama kata semayang di luar itu lebih afdal, kerana dalam keadaan sedemikian rupa ibadat tidak tertakluk kepada tempat, tetapi ianya berkaitan tentang ramainya berjemaah. Dan seterusnya lagi, semayang sunat di dalam rumah lebih afdal daripada masjid, kerana melakukan semayang sunat di rumah itu fadilat yang berkaitan dengan dia. Kerana sesungguhnya semayang sunat di dalam rumah itu menyempurnakan kekhusyukan ataupun khusyuk yang sempurna dan ikhlas sebenar-benar ikhlas, jauh daripada riak dan seumpamanya. Oleh sebab itu kalau nak semayang sunat, semayang masjid tempat itu afdal. Tapi semayang sunat ni dia punya tujuan dan matlamat supaya kita rasa khusyuk dan rasa ikhlas, maka rumah itu terlebih ikhlas, dan rumah itu terlebih khusyuk, maka semayang di rumah itu terlebih afdal apabila semayang sunat berbanding di masjid, banding di masjid. Dan seterusnya berdasarkan kaedah tadi, ulama Syafi'i menyebut apabila seseorang tawaf hampir dengan Kaabah itu ialah disunatkan, dan bila tawaf ini ar-ramal, berlari-lari anak bagi lelaki itu sunat, berlaku pertembungan.
Kalau kita tawaf hampir dengan Kaabah, kesesakan, dan kita sukar nak berlari-lari anak bagi lelaki. 3 yang pertama tu. Tapi kalau kita tawaf jauh sedikit daripada Kaabah, kita boleh buat lari-lari anak. Itu sunat. Mana nak ambil? Nak bersesak-sesak depan Kaabah tapi tak dapat lari-lari anak yang dinamakan ar-ramal, atau kita nak pilih tawaf jauh daripada Kaabah tetapi kita dapat ar-ramal, maka ulama menyebut tempat tempat fadilat tempat itu bila bertembungan dengan yang lain, maka diabaikan yang hampir, kerana bila kita hampir tak dapat lari-lari anak, maka dengan jauh itu kita dapat lari-lari anak. Lebih baik ambil jauh daripada Kaabah daripada hampir daripada Kaabah, kerana meninggalkan sunnah Nabi SAW. Inilah disebut kaedah al-fadilatul muta'alliqatu binafsil ibadati awla minal muta'alliqati bimakaniha. Tetapi berdasar kaedah ini ada pengecualiannya yang dinamakan al-qaidatul mustasna. Ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Berdasarkan kaedah ini, tidak boleh sewenang-wenang kita ambil kaedah ini, tetapi di sana ada beberapa perkara yang dikecuali daripada kaedah. Yang pertama, ulama kita Syafi'i menyebut al-jama'atul qalilatu fil masjidil qarib awil ba'id idza khasyat ta'tila law lam yahdur fihi afdalu minal jama'atil katsirati fi ghairihi. Maksudnya, kita semayang masjid di sini yang hampir dengan rumah kita tapi tak ramai. Tak ramai. Kita nak pergi semayang masjid negeri, ramai orang. Tetapi disebabkan kita nak kejar orang semayang berjemaah yang ramai di masjid negeri, menyebabkan masjid Al-Huda tak ada jemaah. Tak ada jemaah. Mana lebih afdal? Maka lebih afdal semayang di tempat masjid kita walaupun ada 5 orang berbanding pergi Masjid Al-Azim 300 orang. Kenapa? Disebabkan perbuatan kita mengejar semayang di sana untuk mendapat jemaah lebih ramai, menyebabkan di tempat kita tak ada orang semayang berjemaah, maka mendahulukan tempat walaupun sedikit lebih afdal daripada mengejar semayang orang yang ramai, tapi menyebabkan tempat kita ta'attal, langsung tak ada orang semayang berjemaah. Mana pergi semua ni? Orang pergi masjid negeri. Sini tak ada orang. Ini disebut oleh ulama, dikecualikan daripada kaedah, terkeluar daripada kaedah tadi. Yang kedua, al-jama'atu fil masjidi afdal minha fi ghairi wa in kasurat. Semayang berjemaah di dalam masjid lebih afdal pada yang selainnya, sekalipun yang lain tu lebih ramai berjemaah. Inilah yang dipegang oleh Al-Imam Mawardi, kerana ia adalah merupakan syiar bagi satu tempat itu. Jadi masjid walaupun tak ramai, berbanding di dewan orang ramai lebih ramai, ataupun di tempat pusat tarbiyah ataupun apa-apa nama markas ke lebih ramai, semayang di masjid yang sedikit itu lebih afdal daripada tempat yang ramai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala yang berkaitan tentang masa, apabila pertembungan di antara semayang sunat duha di masjid pada awal siang dan semayang sunat duha di luar masjid, tapi hampir iaitu bila semayang di luar masjid
Sembahyang sunat duha ni menyebabkan sudah sampai kepada waktu 1/4 siang. Maka hendaklah kita mendahulukan sembahyang di luar, sebab sembahyang sunat duha lebih baik kita sembahyang, iaitu yang disebut dalam hadis Nabi, anak-anak unta tidak mau lagi bermain di atas pasir sebab dia dah rasa panas. Contoh, kita lepas sembahyang subuh dengar kuliah, habis dengar kuliah kita pun kata nanti nak berhenti nak makan roti canai lagi. Lepas kuliah singgah pula mana-mana gerai nak makan roti canai, nak sarapan. Kalau macam ni kita sembahyang duha lebih awal, mana lebih afdal? Afdal sembahyang sunat duha ini iaitu lebih kurang pukul 9 suku ataupun 9.20 minit, itu lebih afdal daripada pada pukul 7.30. Jadi ulama menyebut maka di luar masjid itu terlebih afdal, kerana kita mendapat waktu yang terlebih afdal. Contohnya kita dah habis makan-makan, balik rumah kita sembahyang sunat, daripada kita sembahyang sunat duha awal betul dalam masjid, tetapi tidak bertepatan waktu yang terlebih afdal, waktu yang terlebih afdal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, berkaitan sembahyang berjemaah ini, adakah ianya boleh diulang berkali-kali? Kerana kelebihan sembahyang berjemaah ni banyak, jadi kita sembahyang berkali-kali. Sembahyang fardu ini boleh diulang sebanyak 2 kali sahaja. 2 kali sahaja. Tadi kalau ada kita sembahyang, tiba-tiba ada jemaah lain pula datang lagi ramai, kita nak ulang 2 kali saja. Jangan pula datang tok syekh lain pula lagi ramai, kita sembahyang. Tidak boleh diulang sembahyang fardu lebih daripada 2 kali. Kerana berdasarkan hadis Sayyidina Muaz radhiyallahu an yang menceritakan tentang Sayyidina Muaz, hanya Sayyidina Muaz sembahyang 2 kali, sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekali dengan penduduk di kampungnya. Sembahyang yang boleh diulang ini iaitu sembahyang fardu. Sembahyang fardu sunat boleh, sunat diulang. Sunat diulang. Begitu juga sembahyang sunat yang boleh ataupun sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah boleh ulang. Contohnya kita dah sembahyang tarawih di sini, kemudian kita tengok masjid sembahyang tarawih 9 suku dah habis. 9 suku dah habis. Kita balik pergi tempat lain, mereka belum habis lagi. Sebab tu imam dia baca panjang, panggil imam-imam yang hafal Quran, dan tu ada tazkirah. Bolehlah kita sembahyang lagi? Ya boleh. Mana-mana sembahyang disunatkan berjemaah boleh disunatkan ulang. Berbeza sembahyang janazah. Salatul janazah la tusannu i'adatuha. Sembahyang janazah tidak sunat diulang semula. Fa in uidat in aqadat naflan mutlaqa. Jika diulang semula sembahyang janazah, ianya menjadi sembahyang sunat, tak jadi fardu kifayah, tak jadi fardu kifai. Ada segelintir orang kita Malaysia, dia sembahyang tak ramai di rumah. Kenapa? Dia nak supaya ini perempuan-perempuan dapat sembahyang tak sampai 6 orang. Ini budaya orang Melayu. Pada sembahyang pertama itulah fardu. Kemudian jenazah ni pun dibawa ke masjid. Di masjid ramai orang menunggu. Ramai orang menunggu. Perbuatan sembahyang di rumah tadi selesai dah fardu.
Adapun sembahyang kali kedua walaupun ramai orang, walaupun ramai orang, dia jadi sunat. Jadi sunat. Jangan buat lagi lah. Walaupun siapa-siapa tok syekh ke tok lebay buat, ia menyalahi sunnah. Ini ditegaskan di dalam kitab I'anatul Talibin, syarah kepada Fathul Mu'in li Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah ta'ala, dan telah disyarahkan oleh Syekh Abu Bakar Syata Ad-Dumyati yang bernama I'anatul Talibin. Yang jilid yang kedua menegaskan, wa kharaja salatul janazati la tusannu i'adatuha fa in uidat in aqalat naflan mutlaqa. Terkeluar daripada sunat diulangkan semula semayang jenazah. Kalau diulang jadi sunat. Biarlah yang pertama itu ramai orang. Zaman sekarang tidak jadi masalah. Kalau perempuan nak ikut semayang jenazah pun boleh di belakang. Masjid kita dapat menampung lebih ramai. Masjid kita dapat menampung lebih ramai. Masjid, alhamdulillah, masjid besar-besar. Tak ada alasan kenapa nak semayang di rumah. Tak ada alasan kenapa nak semayang di rumah. Kalau ada orang saran begitu, kita kata, ustaz, syukran, kita kata. Cakap syukran, dia atas pandangan. Saya nak jenazah bapa saya ni semayang di masjid supaya ramai orang dapat semayang, kami pun adik-beradik boleh pergi. Tak ada masalah. Penjarakan sekarang pun, kalau penjarakan kita semayang di masjid boleh ramai. Kalau penjarakan di rumah, macam mana nak ramai? Nampak ni? Ini kena faham. Kita beribadat tak ikut orang. Bukan orang dulu buat, kita buat tanpa ada sandaran mana-mana nas, maka perbuatan tu jadi sia-sia. Semayang yang kedua tu jadi sunat. Kita nak yang pertama itu, yang doa lebih mustajab, kerana ia adalah fardu. Itu dia. Dan seterusnya lagi, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, adapun semayang sunat yang tidak disunatkan berjamaah, maka tidak sunat diulangkan semula. Diulangkan semula. Manakala semayang sunat witir, ianya sunat semayang berjamaah, ada ulama Syafi'i kata boleh diulang semula. Boleh diulang semula. Adakah dia dikira melakukan dua witir? Dia tak kira dua witir, dia ulang semula. Tadi semayang tarawih, dia semayang tarawih. Lepas semayang tarawih, dia semayang sunat witir. Tiba-tiba semayang qiyamul lail, ada orang semayang witir lagi, dia ulangkan semula. Diulangkan boleh tak? Ya boleh. Dengan berapa syarat? Syaratnya jangan berniat itu melakukan dua kali witir, tetapi kita buka semula satu rakaat, berniat menggenapkan witir yang telah kita lakukan selepas semayang tarawih, dia jadi genap. Sedangkan semayang witir diganjil. Kemudian kita akhiri dengan 3 rakaat semayang sunat witir, maka jadilah ia 7 rakaat. Jadi 7 rakaat. Maka tidak berlaku 2 witir di dalam satu malam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Dan disyaratkan sembahyang yang boleh diulangkan itu, apa syaratnya? Syarat yang pertama adalah sembahyang yang kita nak ulangkan semula itu di dalam waktu. Jadi sembahyang fardu kita nak ulangkan semula secara berjamaah, ataupun tadi sembahyang tak berjamaah, tiba-tiba ada orang datang sembahyang jemaah, kita nak dapat fadilat berjamaah, boleh ulang dalam keadaan mesti dalam waktu. Mesti dalam waktu. Yang kedua, adamu ziyadatiha ala marratin, jangan ditambah lebih daripada sekali. Tadi dah semayang setakat itu aja, 2 kali aja boleh. Yang pertama, yang kedua,
3, 4, 5 tak boleh dah. Apatah lagi semayang jenazah kan. Berulang-ulang orang ni datang semayang lagi, orang ni datang semayang lagi. Bila nak habis? Kita kata Tok Syekh tu ramainya orang, berkali-kali orang semayang. Satu kumpulan. Sunnah kan? Tak sunnah. Tak sunnah. Semayang atas kubur boleh. Tanam je cepat. Lagi tanam cepat lagi bagus. Bila dia tanam, lepas tanam semayanglah atas kubur. Boleh. Tuan guru saya dulu, ketika mana ditanam, ada tok guru daripada Kedah, Tuan Guru Pak Ya Junid. Kemudian masa tu datang juga almarhum Ustaz Fadil Nur. Ketika mana Datuk Hasan Adli meninggal dunia, ramai orang datang sampai ke petang. Tapi semayang atas kubur. Punya atas kubur. Dipakai Datuk dulu. Habis semayang, orang ni pun datang sampai petang. Ramainya. Boleh tak ya? Boleh semayang di atas kubur. Tak perlu nak diulang berkali-kali kerana melambatkan ianya ditanam. Dah tanam semayang, tak apa, semayang gaib pun boleh. Kita duduk jauh di Melaka dan nak pergi dah tentu tak sempat. Orang meninggal dunia contoh ni datang di Kedah, macam mana kita nak pergi? Jadi kita semayang gaib boleh. Bila kita boleh semayang gaib ni, orang yang sezaman dengan kita. Tetapi kalau kita nak semayang gaib orang yang tak sezaman, tak boleh. Kita nak semayang gaib ke atas jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak boleh, kita bukan satu zaman. Mari kita semayang gaib untuk Syekh Qadir Jalani, kita bukan satu zaman dengan Syekh Qadir Jalani. Orang sezaman boleh. Orang yang berada sezaman dengan kita boleh. Orang yang bukan berada sezaman dengan kita, dah lama, dah 10 tahun meninggal, tak boleh. Hukum tak boleh. Dia ada dan diyakini bahawa jasadnya tidak reput. Contohnya dah setahun baru kita tahu. Dah setahun meninggal, dah setahun. Marilah kita sama semayang gaib. Dah setahun tak dia. Dalam setahun dah. Dalam tempoh yang diyakini bahawa insya-Allah tak reput. Ada pun dalam kubur tu, itu cerita lain. Pada hukum adat dia ni tak reput. Itu boleh lagi kita semayang. Dan seterusnya, hendaklah ketika kita mengulang semula semayang fardu ini, dalam takbiratul ihram berniat semayang fardu. Tadi semayang jemaah, tapi ada 3 orang. Tiba-tiba ada jemaah lagi ramai, kita nak semayang jemaah lagi. Mesti niat dalam takbiratul ihram semayang fardu. Dan seterusnya lagi, keadaan semayang yang diulang itu adalah tunai, bukan qada. Semayang di qada tak boleh diulang semula. Dia semayang tunai sahaja. Kita nak semayang apa? Semayang subuh qada, tak boleh. Nak ikutlah orang tu. Aku ada berapa banyak semayang qada ni. Berniat semayang qada di belakang orang semayang fardu. Niat diulang semula. Tadi dah semayang maghrib kan. Tiba-tiba ada jemaah datang, dia kata nak ikutlah tutup syekh tu. Tapi aku niat qada dulu. La yajuz. Tak boleh, tak boleh. Dan yang seterusnya lagi, keadaan semayang yang telah dilakukan yang pertama tadi betul-betul sah. Memang sah, tak ada apa dah. Kita semayang kali kedua itu untuk mendapatkan sunat. Tapi kalau semayang kali kedua itu adalah betul-betul untuk sahkan, tadi memang tak sah, memang wajib diulang semula, bukan dia jadi sunat. Dan seterusnya lagi, hendaklah semayang berjemaah yang diulangkan semula itu berlaku pada awal, mana betul-betul sama dalam takbiratul ihram. Kita tak boleh jadi masbuk. Dah habis zikir-zikir, tengok belakang, ramai. Tok Syekh mana ni? Orang kata dia pada Iraq tu. Nak semayang lah belakang dia. Contohnya, la yajuz. Tak boleh. Mesti dapat dalam takbiratul ihram yang pertama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebahagiannya, walaupun disebut oleh ulama syaratnya ada 8,
samanu syurutil lil mu'adati qad atat fasahad al-ula biniyatil fardi awwala wa yanwi imamahu i'adata marratin wa maktubatin summal qiyamu fahasala. Ini dia punya syair, walaupun banyak sampai 8, hanya saya meringkaskan syarat-syarat tersebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid darain amin. Hadis. Bermula orang yang meninggalkan sembahyang berjemaah itu dilaknat. Dilaknat di mana? Di dalam kitab Taurat dan Injil dan Zabur dan Furqan, iaitu Al-Quranul Karim. Bermula orang yang meninggal sembahyang berjemaah itu berjalan atas bumi itu, laknat ia bumi akan dia. Siapa yang meninggalkan sembahyang berjemaah tanpa ada sebab musabab, maka bumi yang dipijaknya akan melaknatkan dia. Berat. Kerana sembahyang jemaah ini ditekan oleh Nabi SAW. Saya dah bacakan beberapa hadis-hadis pada pengajian yang sebelum ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis kena, bermula orang yang meninggalkan sembahyang itu apabila mengangkat ia akan suatu suap daripada makanan. Orang tak sembahyang ni satu suap, dia suapkan makanan ke mulut dia, nescaya berkatalah suapan itu, atasmu laknatku, hai seteru Allah. Makan rezeki Allah, apa yang Allah perintah tak mau buat, memang kena laknat lah. Kalau manusia pun bagi kepada seseorang, orang ni tak appreciate, tak pernah berterima kasih, memang kita kata memang kurang ajar. Apatah lagi dengan Allah, makan rezeki Allah, pijak bumi Allah, langit dijunjung langit Allah, apa semua Allah punya. Tak mau sujud pada Allah, tak mau sujud, maka segala apa yang dimakan, apa yang dipijak, mereka akan laknat kamu. Kamu ini adalah seteru Allah. Hei seteru Allah, betapa engkau makan makanan Allah, padahal engkau tiada engkau tunaikan akan segala yang diperlukan oleh Allah Ta'ala. Ini satu ingatan. Apa-apa yang telah kita tinggalkan sembahyang sebelum ini, hendaklah diqadha. Baik itu kewajipan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fadainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang Allah adalah terlebih berhak ditunaikan. Apa tanda mereka bertaubat? Ya qadha. Syekh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab beliau Tarikus Salah, iaitu ahkam Tarikus Salah ini, keadaan orang yang meninggal sembahyang ni ada dua kategori. Ada kategori dia terlupa, ada kategori orang ni ialah memang sengaja. Kalau dia sengaja meninggalkan sembahyang, adakah cukup dia astaghfirullah, astaghfirullah? Tak cukup. Baca kitab Ibn Qayyim, jangan baca separuh. Ia adalah merupakan dosa besar dan hendaklah dia bertaubat dengan taubat nasuha, berjanji tidak akan mau lakukan, dan hendaklah menebuskan segala dosa dia. Sama ada dia bersedekah, sama ada dia buat baik. Bukan kata dulu tinggal, biarlah, dia kata aku dengar ada ustaz ceramah di YouTube, sembahyang dia tak ada qada. Ustaz tu siapa? Ustaz tu siapa? Adakah dia boleh mengatasi hadis Nabi SAW? Pakai pandangan dia, hancur kita. Syekh Ibn Qayyim hurai panjang, hendaklah bertaubat dengan taubat nasuha. Bukan boleh pejam mata sebelah aja sembahyang dulu tak diqadha, biar begitu. Dah kena taubat dengan taubat nasuha. Taubat nasuha mempunyai syarat dan juga rukun. Menyesal sungguh, tak akan lakukan lagi. Dan hendaklah kita tebuskan dosa dengan melakukan kebaikan. Di antara cara melakukan kebaikan, qadha.
walaupun tidak secara jelas disebut. Di antara kita lakukan kebaikan qada, kita bersedekah, kita berbakti apapun, mudah-mudahan dengan pahala yang kita lakukan tadi dapat menutupkan segala kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Bukan boleh pejam mata begitu saja. Pejam mata begitu saja senang. Ha? Kita berhutang dengan Allah, berhutang dengan manusia pun, kalau kita orang manusia, kalau berhutang, contoh berhutang, dia tengok, oh sekarang pintu dah banyak buka. Dia nampak, oh ada lari sana. Salam-salam tengok, ya ada dia dalam masjid. Dia tak mau keluar pintu sana, dia keluar pintu sana. Orang yang beri hutang ni kata apa? Dia kata, kau tanah bayar dalam dunia, kau tuntut akhirat. Kau memang ini. Itu manusia. Apatah lagi Allah, hutang Allah perlu dibayar. Dan tidak boleh sewenang-wenang kita kata biarlah begitu saja. Tak. Syaratnya begitu ketat, kerana ia merupakan dosa besar yang memerlukan kepada taubat nasuha. Taubat nasuha. Al-babu tasi'u fi fadilati salati yaumal jum'ati. Bermula bab yang ke-9 pada menyatakan kelebihan semayang hari Jumaat. Ini ialah kelebihan semayang Jumaat. Yang Jumaat ini merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Semayang Jumaat yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Dinamakan Jumaat kerana berkumpulnya manusia padanya. Oleh sebab itu dinamakan Jumaat. Al-Jum'ah, Jim min Ain Jam'un, kumpul. Dan dinamakan Jumaat li jam'il khairati fiha, kerana terkumpul kebaikan-kebaikan di dalamnya. Sebab dinamakan Jumaat. Dinamakan Jumaat li ijtima'i khalqi Adam fi yaumiha, kerana bertemunya kejadian Adam pada hari Jumaat. Kejadian Adam tu dijadikan keseluruhannya pada hari Jumaat. Dinamakan Jumaat lijtimaihi bi Hawa fihi, kerana bertemunya Nabi Allah Adam dengan Hawa pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Dinamakan Jumaat li'annahu jama'ah fihi, kerana Nabi Allah Adam berjima' dengan Hawa pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Maka banyaklah huraian ulama kenapa dinamakan Jumaat. Kenapa dinamakan Jumaat? Seafdal semahyang ialah Yaumul Jumaah. Dan seafdal hari ialah hari Arafah. Seafdal malam selepas Lailatul Qadar ialah hari Jumaat. Hari Jumaat. Berbeza pandangan Imam Ahmad. Fadlu yaumil Jumaah ala yaumil Arafah. Sekira mana kelebihan hari Jumaat ke atas hari Arafah. Hari Arafah pun besar kelebihannya. Jadi dari sudut malam, selepas malam Lailatul Qadar, ada lagi sebenarnya malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah lebih afdal. Ada yang menyatakan kita lebih afdal malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bermadli malam Lailatul Qadar. Dan ada yang menyatakan Lailatul Qadar yang pertama. Ini khilaf ulama. Hakikat Allah saja yang tahu. Dan di antara yang afdal ialah malam Jumaat. Malam Jumaat. Maka mengikut turutan hari, seafdal hari ialah hari Arafah. Kemudian diiringi hari Jumaat. Setelah hari Jumaat ialah hari raya Aidil Adha. Raya Adha. Selepas hari raya Aidil Adha, Aidil Fitri. Mana hari Arafah, hari Jumaat, hari raya Aidil Adha dan hari raya Aidil Fitri. Seafdal malam
ialah malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana terangkum di dalamnya kezahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan nafaat yang menyeluruh dan kebaikan yang begitu besar. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan calang-calang, iaitu memberi nafaat yang menyeluruh dan juga kebaikan yang begitu besar. Diiringi pula selepas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu malam Lailatul Qadar. Selepas malam Lailatul Qadar malam Jumaat. Selepas malam Jumaat malam Lailatul Isra. Lailatul Isra. Itu Isra. Lailatul Isra di antara afdal malam kerana berlaku pada waktu malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan matanya, mata kepalanya sendiri. Oleh sebab itulah ianya di antara malam yang amat mulia. Di antara malam yang amat mulia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bermula bab yang ke-9 pada menyatakan kelebihan sembahyang pada hari Jumaat. Hadis bermula penghulu daripada segala hari, itu ialah Jumaat. Kerana sembahyang Jumaat, hari Jumaat ini disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Panjang lagi pembahasan dalam bab ini, insya-Allah kita akan hurai akan datang. Kenapa sembahyang Jumaat, hari Jumaat itu Sayyidul Ayyam? Kerana dia mulia di sisi Allah dan padanya diciptakan oleh Allah akan Nabi Allah Adam alaihissalam. Kenapa dia Sayyidul Ayyam? Kerana pada hari Jumaat juga berlakunya kiamat. Kenapakah dinamakan Sayyidul Ayyam? Kerana diizinkan oleh Allah Ta'ala kepada penghuni syurga untuk menziarah Yaumul Jumaat. Panjang lagi, insyaAllah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa antasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. اصرف عنا الأذى والوباء والبلاء والسحر والشيطان والإبليس إنك على كل شيء قدير. الله بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا قاف والقرآن المجيد وقايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيئنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.